Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Buhari Hakimi bin Anwar daripada Grup 1 ingin membentangkan tentang transformasi pengangkutan awam di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun dalam pelbagai sektor bagi mencapai taraf sebuah negara maju di mata dunia. Pelbagai perancangan telah dibuat bagi merealisasikan hasrat ini. Seiring dengan ini, rancangan Malaysia ke-9 iaitu RMK9 membuktikan usaha-usaha pembangunan negara dalam sektor-sektor yang menjana ekonomi negara sehingga kepada menaik taraf mutu perkhidmatan dan kemudahan untuk kegunaan rakyat seperti pengangkutan awam. Pengangkutan merupakan satu keperluan asas dalam kehidupan sama ada persendirian atau awam. Ia mampu memberikan kesempurnaan dan peningkatan kepada kualiti kehidupan seharian. Pengangkutan awam merupakan salah satu daripada alternatif dalam pemilikan kenderaan sendiri selain membantu mengurangkan masalah kesesakan jalan raya, mengurangkan kos sara hidup dalam membayar pinjaman kenderaan dan kenaikan harga minyak. Ia mampu menyelamatkan alam sekitar dengan penjibatan tenaga dan pengurangan kepada kepenggunaan bahan api. Sambutan masyarakat kepada pengangkutan awam amat menggalakkan di sesetengah tempat di Malaysia. Walau bagaimanapun, pengurusan sistem pengangkutan awam di negara kita masih tidak sistematik, efisien dan efektif. Ini berikutan tiada satu penyelarasan atau garis panduan untuk mewujudkan satu sistem yang berkesan dalam mengendalikan operasi pengangkutan awam di seluruh Malaysia. Hal ini memerlukan pertimbangan yang wajar kerana pengguna pengangkutan awam di Malaysia terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat seperti kanak-kanak, remaja, dewasa, belia, warga tua, wanita mengandung dan tidak ketinggalan juga orang-orang kurang upaya dan golongan istimewa. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian dalam transformasi pengangkutan awam di Malaysia ini adalah bertujuan untuk mengkaji sejauh manakah transformasi pengangkutan awam di negara kita mencapai tahap keberkesanan yang diinginkan oleh rakyat Malaysia. Perkhidmatan pengangkutan awam di negara bertindak sebagai penghubung ruang, perantaraan bagi pertukaran barangan atau maklumat dan ianya juga dianggap sebagai nadi penggerak dan pendapatan bagi sesetengah masyarakat. Pembangunan sesuatu tempat berkait rapat dengan sistem pengangkutan. Di Malaysia, sistem pengangkutan awam merupakan aspek terpenting di dalam sistem perhubungan sama ada bagi masyarakat bandar maupun luar bandar. Seperti yang kita lihat, di mana sebuah negara yang semakin meningkat maju, sistem perhubungan di dalam sesebuah negara seharusnya mempunyai kecekapan dan kemajuan dari segi perkhidmatan dan juga teknologi yang digunakan. Contohnya di negara Jepun, di negara Hong Kong dan sebagainya. Soalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah pengangkutan dan jalan perhubungan boleh dikatakan sebagai satu aset penting dalam kehidupan masyarakat? Pengangkutan dan jalan perhubungan merupakan aset yang penting dalam meningkatkan tahap accessibility masyarakat untuk ke suatu tempat. Pembangunan infrastruktur ini berupaya memberi impak besar dalam memastikan keberkesanan sistem aliran barangan dan manusia bergerak dengan lancar dan sempurna. Soalan seterusnya, sejauh manakah transformasi pengangkutan awam di negara kita mencapai tahap keberkesanan yang diinginkan oleh rakyat Malaysia? Terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan untuk mengkaji tahap keberkesanan pengangkutan awam di Malaysia. Sebagai contoh, satu kajian yang dijalankan di Seksyen 5 Bandar Baru Bangi mendapati bahawa tahap keberkesanan pengangkutan awam darat di sana berada dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Namun begitu, masih terdapat isu-isu yang perlu ditangani seperti isu tambang yang berbeza, kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan, kepadatan penumpang yang menimbulkan ketidakselesaan dan jadual waktu perjalanan yang tidak menentu. Persoalan yang ketiga adalah, adakah perkhidmatan pengangkutan awam di Malaysia bertindak sebagai penghubung ruang perantaraan bagi pertukaran barangan atau maklumat dan sebagai nadi penggerak dan pendapatan bagi sesetengah masyarakat? Jawapannya ialah ya. Perkhidmatan pengangkutan bertindak sebagai penghubung ruang perantaraan bagi pertukaran barangan atau maklumat dan ianya juga dianggap sebagai nadi penggerak dan pendapatan bagi sesetengah masyarakat. Sebagai contoh, ada segelintir masyarakat yang bekerja sebagai pemandu teksi, pemandu kenderaan awam seperti Grab, Uber dan sebagainya. Persoalan yang seterusnya, apakah peranan pengangkutan awam terhadap kemajuan perjalanan dan pergerakan masyarakat? Perkhidmatan pengangkutan awam yang mampan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Secara amnya, perkhidmatan pengangkutan awam dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, memendekkan masa perjalanan, menjimatkan kos perbelanjaan harian, mengurangkan pencemaran dan kadar kemalangan.
Soalan yang terakhir, sejauh mana Malaysia telah berusaha dalam membuat pelbagai pembaharuan dan strategi baru bagi meningkatkan lagi mutu perkhidmatan pengangkutan awam supaya dapat menarik minat masyarakat. Kerajaan Malaysia telah berusaha menjalankan pelbagai pembaharuan dan strategi baru dapat bagi meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam. Ini adalah sebagai satu usaha untuk menyediakan kemudahan pengangkutan awam yang terbaik kepada masyarakat dan seterusnya menarik minat mereka untuk menggunakan prasarana ini. Seterusnya adalah kajian literatur. Pengangkutan awam merangkumi sistem pengangkutan di mana penumpang menggunakan perkhidmatan seperti bas, taksi, feri dan sebagainya tanpa menggunakan kenderaan persendirian. Pengangkutan awam umumnya adalah perkhidmatan yang berjadual dengan laluan yang ditetapkan. Masalah-masalah yang wujud dalam pengangkutan awam ini termasuklah pengurusan sehinggalah ke pemandu. Masalah yang sering timbul adalah tambang terlalu mahal. Harga tambang sering berlaku terutamanya ketika musim perayaan atau musim cuti persekolahan. Pengusaha sengaja menaikkan harga kerana mereka tahu penumpang tetap akan membelinya walaupun dengan harga yang mahal. Masalah kenaikan harga tambang secara mendadak ini juga telah lama wujud dan pihak berkuasa sering mendapat aduan tentang perkara tersebut. Kenaikan harga bahan api juga menjadi salah satu alasan dan faktor kenapa harga tambang dinaikkan. Jika kita lihat kenaikan harga tambang ini semestinya akibat daripada peningkatan harga bahan bakar terhadap penggunaan pengangkutan awam iaitu petrol. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia telah menyediakan subsidi bahan bakar yang tinggi bagi petroleum, diesel, gas dan elektrik bagi kegunaan rakyat Malaysia untuk menggunakan pengangkutan awam. Seterusnya, iaitu bahagian metodologi kajian. Jadi, apakah maksud metodologi kajian? Ia adalah satu teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data yang diperoleh daripada hasil kajian. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memperoleh kefahaman dengan lebih meluas atau lebih terperinci tentang pengaplikasian kaedah dengan adanya huraian proses dalam satu kajian. Dalam pada itu, metodologi kajian dapat meliputi cara-cara dan pendekatan yang boleh digunakan untuk mencapai kriteria objektif kami dan matlamat kami yang menjadi piawan dalam kajian kami. Kajian yang dijalankan ini adalah dalam berbentuk kajian dokumentasi jurnal dan kajian soal selidik. Untuk bahagian seterusnya, iaitu bahagian soal selidik. Kajian berbentuk soal selidik adalah satu kaedah yang mudah untuk mendapatkan analisis dapatan kajian bagi pihak penyelidik. Soal selidik yang diedarkan terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, tahap penilaian maklum balas bagi pihak pengguna. Manakala bahagian yang kedua adalah penilaian dan pendapat pengguna. Contoh-contoh soalan yang diberikan terdapat di paparan slide kami, iaitu yang pertama tentang kekerapan menggunakan pengangkutan awam. Yang kedua, tahap keselesaan mengikut waktu dan jadual pengangkutan awam yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kualiti dan keselesaan menggunakan pengangkutan awam. Dan yang keempat, pendapat atas pemerhatian bilangan dan kepadatan orang awam yang menggunakan pengangkutan awam. Dan yang terakhir untuk bahagian yang pertama, iaitu keselamatan penumpang menggunakan siri pencambahan fikiran yang telah dikelolakan oleh pemandu pada ketika itu. Kita lihat bahawa salah satu daripada cabaran kita, salah satu daripada kelompongan yang berlaku dalam negara kita ialah masalah pengangkutan awam. Ini adalah kerana my predecessor
who ruled for 22 years did not pay much attention to public transport. Dan oleh itu, berlakunya vacuum, berlakunya underinvestment, berlakunya sistem yang tak bersepadu dan dimiliki oleh pelbagai pihak yang menjadikan sistem pengangkutan awam bagi Kelang, Lembah Kelang ini tidak boleh menampung keperluan sebuah bandar moden dan keadaan kesesakan jalan raya yang semakin serius. Okey, kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada kajian yang telah kami lakukan ialah transformasi pengangkutan awam di Malaysia telah menjadi keutamaan kerajaan. Kerajaan telah membuat pelbagai pembaharuan dan strategi baharu untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan pengangkutan awam bagi menarik minat orang ramai. Pengangkutan awam memainkan peranan penting dalam kemajuan perjalanan dan pergerakan masyarakat awam dan bertindak sebagai penyambung ruang perantara untuk pertukaran barangan atau maklumat. Pembangunan infrastruktur atau transformasi boleh memberi impak besar dalam memastikan keberkesanan aliran barangan dan rakyat bergerak dengan lancar dan sempurna.